Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh, to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord, accept this plea, Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada sesi yang kedua ni kita akan sambung pada perbahasan al-ma'rifah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid daraini amin. Dengan kata beliau, qala al-musannifu wal ma'rifatu ma'naha al-idraku al-jazimu al-muwafiqu lil waqi'i an dalilin. Bermula ma'rifah. Makna ma'rifah. Al-idraku mengetahui, mencapai, mengambil tahu, al-jazimu dengan secara putus. Al-idraku saja tak jadi, dia kena al-idraku al-jazimu. Dengan makna apa? Dengan makna mencapai, mendapat, mengetahui secara putus. Dah secara putus lagi. Al-muwafiqu yang bersesuaian, yang tepat, yang kena, yang muafakat. Yang tak muafakat tak boleh. Tak muafakat maknanya jahil. Maknanya jahil. Lil waqi'i, pada waqi'. Apa makna pada waqi'? Pada waqi' dengan makna dengan ataupun sesuai dengan kadar realiti, dengan kadar benda tu sendiri betul pada nafsul amr. Muwafiqu apa? Al-muwafiqu lil waqi' maknanya benar dengan realiti. Bukan benar saja, an dalilin, mesti kena ada dalil. Sebab dalil ni nak kuatkan idrak kita tu. Nak kuatkan idrak kita. Baik, ulang. Wal ma'rifatu, bermula ma'rifah itu. Maknanya makna ma'rifah. Al-idraku, makna mengetahui. Mengetahui lah. Al-jazimu, bukan mengetahui biasa-biasa ni. Mengetahui dengan putus. Al-jazim, kena putus, kena jazam, kena yakin. Sebab di sana ada yang ma'rifah tapi dia tidak putus. Ma'rifah dengan makna sangka-sangka. Ma'rifah dengan makna boleh jadi. Ma'rifah dengan makna tidak pasti. Tahu lah, tahu. Tapi tak apa nak tepat. Tahu. Boleh jadi. Tahu. Mungkin tak ada. Jadi ma'rifah ni ada banyak bagai. Ni ma'rifah al-jazim ni. Ma'rifah sebenarnya. Bukan ma'rifah yang lawan bagi al-jazim. Dengan makna apa ma'rifah lawan bagi jazim ni? Ma'rifah yang tidak yakin, ma'rifah yang zon, ma'rifah yang syak, ma'rifah yang waham. Apa makna jazim tu? Apa makna jazim? Apa makna bahasa Melayunya? Jazam. Jazam makna apa? Makna dia yakin, tepat 100%. Tepat 100%. Yang ni yakin jazam ni satu pengetahuan yang terhasil. Al-jazam ataupun al-jazim ni adalah satu pengetahuan yang terhasil daripada pemerhatian dan bukti. Jadi al-jazim ni adalah satu pengetahuan yang kita dapat setelah mana kita idrak ni, kita dapat satu pengetahuan. Pengetahuan itu berhasil daripada pemerhatian, at-ta'ammul wan nazar, dan mesti kena ada al-adillah wal barahin, dengan makna mesti kena ada dalil-dalil dan pembuktian-pembuktian yang tetap, yang tepat, barulah kita namakan tadi al-ma'rifah al-jazimah.
Ataupun kita panggil al-idraku al-jazimu. Maksudnya kita mengetahui secara tepat, secara jazam. Secara penuh, secara putus. Tu makna jazam dengan makna yakin. Kan tadi kita kata jazam tadi ada yang jenis idrak tapi tidak yakin. Dengan mana apa tidak yakin? Dengan mana dia apa? Dia zon, dia zon, dia sangka. Sangka. Bahasa Melayu panggil sangka ni boleh jadi. Kalau kita tukar zon ni dalam bahasa Melayu, orang kita selalu kata boleh jadi. Boleh jadi. Boleh jadi macam ni, boleh jadi macam tu. Boleh jadi macam ni, boleh jadi macam tu. Tu kita panggil zon. Zon ni lawan bagi yakin. Yakin sama makna dengan jazam tadi tu. Al-idraku al-yakinu ataupun al-idraku al-jazimu samalah. Jadi zon lawan bagi jazam, lawan bagi jazim, lawan bagi yakin. Dengan mana apa? Zon ni makna dia boleh jadi. Kalau bahasa tarikh dia, nak bagi bahasa mudah, apa makna zon? Zon adalah keputusan ataupun pengetahuan yang terhasil dilakukan secara andaian saja. Kita mengandaikan sesuatu. Kalau jazam, satu pengetahuan yang terhasil setelah mana ada pembuktian dan pemerhatian yang jelas. Adapun zon adalah satu pengetahuan yang terhasil disebabkan andaian saja. Andaian. Tu kita bermakna boleh jadi. Zon boleh tak? Makna ma'rifah, al-ma'rifatu al-idraku al-dhanniyu. Tak boleh. Dia kena al-ma'rifatu al-idraku al-jazimu. Baru tepat. Yang kita nak adalah al-jazimu. Bukan al-dhanniyu. Sebab al-dhanni ni boleh jadi. Satu pengetahuan yang terhasil setelah mana kita membuat andaian. Kalau bahasa Melayu dia boleh jadi. Boleh jadi. Contoh orang tanya kita, si Anu pi kelas tak? Boleh jadi pi, boleh jadi. Tu maknanya tak jelas. Kita tahu kata dia pi kelas ke tak, sekadar boleh jadi saja. Sekadar apa? Sekadar boleh jadi saja. Maksudnya sekadar kita buat andaian, tak tepat lagi. Kalau orang tanya kita, si Anu pergi kelas ke tak? Oh, pi. Apa dalil? Apa bukti? Saya tengok tadi dia masuk sekolah. Saya tengok dia duduk dalam kelas. Saya tengok dia belajar. Jadi saya tengok dia pergi sekolah. Saya tengok dia masuk kelas. Saya tengok dia belajar. Adalah bukti selepas mana kita buat pemerhatian. Boleh? Boleh, no? Lagi. Lawan bagi jazam. Kita panggil syak. Syak ni ragu-ragu. 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 Kalau zon tadi 70-30, syak adalah 50-50. Yakin ataupun jazam 100%. 100% kita panggil yakin ataupun jazam. 70-30 kita panggil zon. Maksudnya satu pengetahuan yang terhasil setelah mana kita buat andaian. Yang ketiga kita panggil syak, yakni ragu-ragu. 50-50. Boleh jadi ya, boleh jadi tak. Ragu-ragu dalam buat keputusan. Maksudnya satu pengetahuan yang hasil ataupun satu jawapan yang hasil setelah mana kita meragukan sesuatu perkara tadi. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil tak pasti. Pasti tak dia pi ni? Tak pasti? Tak pasti kita panggil ragu-ragu. Ragu-ragu. Kita panggil apa? 50-50 ragu-ragu. Hak tadi zon kita panggil boleh jadi sebab dia 70-30 panggil boleh jadi. Adapun syak 50-50. Maksudnya tidak pasti dalam bahasa Melayu dia. Seterusnya yang ketiga iaitu waham, wahmun. Wahmun ni, waham ni kalau bahasa Melayu dia, bahasa terjemah ke dalam bahasa Melayu daripada bahasa Arab ni, waham maknanya sangka. Membuat keputusan di dalam dairatul qata'. Memang buat keputusan dalam sangka memang salah dah. Sangka salah. Yang disangka tu memang salah. Tu kita panggil waham. Waham. Kalau waham ni dia punya peratus berapa? 30, 70. Paling rendah sekali. Hak paling tinggi kita panggil yakin, al-jazim. Nombor 2 kita panggil az-zan. Maksud dia boleh jadi. 70-30.
Syak 50 kita ragu-ragu. Dan seterusnya apa? Waham 30 70. Memang kita membuat keputusan di dalam dairatul qata', di dalam daerah kesalahan. Memang seakan kita tu memang salah, tak ada betul langsung. Hak betul semua ti yakin. Hak boleh jadi betul zon. Hak boleh betul ada boleh tak betul syak. Hak memang tak betul waham. Saya ulang sekali lagi. Hak betul 100% adalah yakin. Hak boleh jadi betul adalah zon. Hak ragu-ragu di antara betul ke tak betul maknanya tidak pasti syak. Dan yang seterusnya adalah waham. Memang kita buat keputusan dalam keadaan benda tu memang tak betul. Yang penting dia 30-70. Rasa panas ni. Tak apalah. Moga ada pahala. Kita membincangkan tentang makrifah ni. Makrifah. Jadi al-makrifah ni al-idrak. Kita mencapai, kita mengetahui. Al-jazimu mesti kena secara yakin. Mesti kena secara 100%. Mesti kena secara mi'ah fi mi'ah. 100% bahasa Inggeris. Mi'ah fi mi'ah bahasa Arab. Bahasa Melayunya 100%. Mesti kena yakin. Sungguh-sungguh. Saya besar ni. Sebab lawan bagi yakin ni ada zon, ada syak, ada waham. Zon, syak, waham memang tak diterima dan tidak dimasukkan ke dalam ta'rif al-ma'rifah. Lagi al-muwafiqu. Mesti kena al-muwafiqu lil waqi'i, mesti kena muafakat dengan yang realiti. Kalau tidak muafakat dengan realiti, kita panggil jahil. Kita panggil jahil. Tutup pintu. So, kita panggil jahil. Jadi lawan bagi al-muwafiq maknanya jahil. Kita tak tahu, kita tak boleh nak muafakat dengan perkara yang sebenar. Maksudnya kita tak tahu. Kalau kita tahu, kita akan muafakat dengan perkara yang sebenar. Kalau kita tak tahu, kita akan jadi jahilun. Dia akan jadi al-idraku adh-dhanniyu al-jahilu lil waqi'i ma'a adami dalil. Tu bukan makrifah. Yang makrifah al-idraku al-jazimu al-muwafiqu lil waqi'i, yang mana lawan bagi jahil an dalilin, dengan ada dalil. An dalilin an ma'a wujudi dalil, bersama ada dalil. An dalilin main dalam sirah nakirah dengan mana umum. Boleh satu dalil, boleh dua dalil, boleh macam-macam jenis dalil pun boleh. Burhan akli ke, burhan, macam-macam burhan lah. Dalam kita mengaji ilmu mantik, kita boleh macam-macam burhan kita boleh buat, macam-macam jenis dalil kita boleh buat. Jadi tak kira dalil mana pun. Kalau buh makrifah mesti kita kena takwil mudah. Bila takwil mudah kita nak kena cari dalil apa yang bersesuaian dengan makrifah. Jadi kita dah belajar hari ni makrifah. Makrifah ni adalah satu pengetahuan al-jazimu yang putus. Maksudnya dia tak termasuk syak, tak masuk waham, tak masuk zon. Al-muwafiqu lil waqi', mesti kena muafakat dengan realiti. Tak boleh jahil, tak boleh tak erti, tak boleh tak pandai. An dalilin, mesti kena ada dalil. Tak boleh kita makrifah tanpa ada dalil. Sebab tu kita kenal Tuhan, ada dalil. Kita kenal Nabi, ada dalil. Kita tahu kata ada malaikat, ada dalil. Kita tahu ada titiah sirat, ada dalil. Jadi semua dalil-dalil itu membuktikan pengetahuan yang terhasil setelah mana kita melihat kepada bukti tersebut. Tu kita panggil makrifah. Makrifah ni lah hak wajib untuk sekalian mukallaf kan. Hak kecil ke, hak besar ke, hak tua ke, muda ke, hitam ke, putih ke, gemuk ke, kurus ke. Semua umat Islam hak mukallaf, hak laki-laki keluar air mani, hak perempuan keluar darah haid, wajib untuk kenal Tuhan, wajib untuk makrifah. Dalam makrifah terbagi pada 3 jenis makrifah. Makrifah pertama, orang kita panggil makrifah ammah. Makrifah ammah ni makrifah kita ni. Makrifah kita, orang-orang bodoh ni. Orang-orang tak apa nak pandai, tak apa nak cerdik, masih lagi mengaji,
Dengan cara ada guru, ada kitab, ada akal, ada kemampuan, ada duit ringgit, kita makrifah secara ammah. Yang kedua kita panggil makrifah qasah. Apa makna makrifah qasah? Makrifah qasah ni makrifah yang terkena kepada para wali, para awliya. Mereka mengenali Tuhan dengan jalan khas yang mana Allah Ta'ala tentukan kepada mereka. Tu kena pada wali-wali. Kalau nak rasa makrifah qasah, kena usaha untuk nak jadi wali. Sebab wali ni bukan perkara iktisab. Wali ni perkara al-mauhibah. Satu pemberian daripada Tuhan. Bukan jenis hak iktisab, kena usaha-usaha jadi wali. Tak. Kadang ada juga pendapat kata usaha. Tak. Kita kata dia satu benda pemberian. Kalau kita betul-betul ikhlas, Allah Ta'ala akan naikkan kita ke peringkat seterusnya. Itu peringkat para awliya, para salihin dan sebagainya. Mereka itu mengenali Tuhan dengan jalan apa? Ma'rifah al-qasah. Adapun para nabi mengenali Tuhan dengan ma'rifah tamah. Ma'rifah apa? Ma'rifah tamah. Ma'rifah tamah ni ma'rifah yang terkena kepada para nabi, para al-anbiya wal rusul alaihimussalatu wassalam. Mereka mengenali Tuhan dengan jalan tamah, sempurna. Tuhan mengajar mereka tentang diri Tuhan dan sifat Tuhan. Kita mengaji tentang Tuhan daripada guru kita. Para nabi mengenali Tuhan, Tuhan menceritakan keadaan dan sifat-sifatnya sendiri kepada para rasul. Itu mulianya mereka. Sebab itu kita panggil makrifah mereka, iaitu makrifah yang tamah. Baik, di sini ada keraguan. Al-ma'rifah ni al-idraku al-jazimu al-muwafiqu lil waqi'i an dalil. Orang tanya kita, kalau gitu dia satu pengetahuan yang yakin, yang terputus, yang bersamaan dengan realiti, dengan mesti kena ada dalil. Orang tanya kita, bagaimana nak makrifah ni? Apa asbab-asbab? Apa jalan untuk makrifah? Ada 3. Pertama, untuk kita mengetahui Tuhan ni, kita nak tahu Tuhan, nak tahu para nabi, nak tahu perkara-perkara sam'iyah, ada 3 jalan. Pertama, asbabul ma'rifah al-hawas. Mesti kena ada panca indera. Kalau tak ada panca indera, macam mana nak kenal Tuhan? Ada mata tak boleh tengok, ada telinga tak boleh dengar, ada mulut tak boleh cakap, ada tangan tak boleh bergerak, ada kaki tak boleh bergerak. Kan? Ada hidung tak boleh bau, ada lidah tak boleh rasa. Jadi mesti kena ada al-hawas al-khamsah. Sekurang-kurangnya 2 ni mesti kena ada. Pertama, hak tengok dengan dengar. Tengok dengan dengar mesti kena ada. Tak boleh tak ada. Ulama kata al-hawas al-khamsah ni lebih teliti bila kita bincang. Dia terkena kepada dengar dan tengok. Mesti kena clear kat tu. Mesti kena sihat. Yang kedua, al-khabar as-sadiq. Khabar sadiq ni maksudnya datang daripada Nabi. Khabar sadiq datang daripada Nabi. Dengan makna apa? Boleh terbenar 2 khabar sadiq ni. Pertama, datang daripada mulut Nabi dengan makna sunnah. Yang kedua, datang daripada mulut Nabi dengan makna wahyu. Dengan makna sunnah, dengan makna apa? Semua hadis hak Nabi cerita gini, gitu, tentang malaikat, tentang Allah, tentang sam'iyat. Mai daripada hadis Nabi, kita panggil khabar sadiq juga. Wahyu datang daripada lidah Nabi, nama khabar sadiq juga. Jadi khabar sadiq ni terbelah pada 2. Pertama kita panggil wahyu, kedua kita panggil Quran. Kita panggil sunnah. Sunnah. Tu kedua. Yang ketiga, al-aqlu. Mesti kena ada akal. Akal mesti mau jenuh. Bak kata Ustaz Rosli Al-Balpasi. Ustaz Rosli kata nak mengaji ni akal mesti kena jenuh. Nak kenal Tuhan pun akal mesti mau jenuh. Akal kita kena jaga bagi elok, kena jaga bagi sihat elok. Kena makan makanan yang elok. Imam Syafi'i kata nak jaga akal kena makan daging banyak. Ni jangan nak makan tikus pula. Makan tikus tak boleh. Makan tikus rosak lingkup akal. Kita kena makan daging bagi banyak. Imam Syafi'i kena kata makan daging, mandi kena banyak. Kata kena makan apa? Al-laban. Kita panggil liban, getah anggur kena makan banyak, bunga cengkeh dan sebagainya. Para ulama, para guru kita pun ada cerita pasal nak jaga akal ni. Sebab di antara jalan-jalan untuk mengenali Tuhan adalah akal yang salim, akal yang sempurna. Jadi ada 3 jalan, 3 jalan. Jalan pertama terpanggil al-hawas.
Paling-paling kurang tengok dengan dengar mesti kena ada. Yang kedua al-khabaru shadiq. Pengkabaran yang benar. Terbagi pada dua, Quran dengan sunnah. Datang daripada para nabi. Kalau Nabi Muhammad, Quran lah. Dengan sunnah. Kalau Nabi lain, dia punya kitab. Dan yang ketiga, panggil al-aqal. Akal ni mana akal? Akal manusia kena jaga. Kalau ada akal, ada khabar shadiq, ada hawa, insya-Allah kita akan kenal Tuhan dengan lebih jelas. Kalau akal tak sempurna, tak wajib kenal Tuhan. Kalau tengok tak boleh, dengar tak boleh, tak wajib kenal Tuhan. Dah tengok tak boleh, dengar tak boleh. Nak baca ke mana khabar shadiq? Nak dengar macam mana khabar shadiq? Kalau hawa tak ada, khabar shadiq tak ada, akal saja ada, tak boleh juga. Jadi kena ada tiga-tiga ni, asbab ma'rifah. Lawan bagi ma'rifah apa? Lawan bagi ma'rifah kita panggil al-muqallid. Al-muqallid ni lawan bagi ma'rifah. Orang yang ma'rifah secara ma'rifah ammah ni takrif dia al-idraku, al-jazimu, al-muwafiqu lil waqi'i andali. Ada ulama kata al-idraku dengan mana al-i'tiqadu. Bolehlah al-idraku, al-i'tiqadu, al-jazimu, al-muwafiqu lil waqi'i andalil. Tu kita panggil al-ma'rifah. Lawan bagi ma'rifah secara keseluruhan takrif, lawan dia al-muqallid. Apa makna muqallid? Muqallid ni mengenal Tuhan bukan sebab dengan diri dia sendiri. Dia kenal Tuhan dengan sebab hujah orang lain. Dia ikut orang lain. Kita panggil muqallid. Ataupun kita panggil taklid. Muqallid kena di diri orang tu. Taklid kena beri perbuatan tu. Taklid ni kita panggil isim masdar. Kata terbitan daripada perbuatan dia buat. Al-muqallid kena pada orang hak buat tu. Apa ta'rif al-muqallid? Ta'rif at-taklid ni al-akhzu biqaulil aqari min ghairil hujjati. Al-akhzu dia ambil min qaulil aqari daripada perkataan orang lain. Min ghairi hujjatin tanpa ada sebarang hujah. Dia kalau orang tanya dia Tuhan di mana? Dia pun tak boleh jawab. Tuhan ada berapa? Dia tak boleh jawab. Tuhan bagian-bagian tak boleh jawab. Nabi ada berapa? Tak boleh jawab. Nabi akhir zaman nama apa? Nabi gini-gini, malaikat wujud ke tak? Bidadari wujud ke tak? Semua dia tak boleh jawab. Dia tak boleh dia tak boleh jawab. Kalau macam tu, macam mana? Kira dia kata, aku ikut mufti lah, aku ikut tok guru aku lah, aku ikut cikgu aku lah. Dia kata begian-begian, dia kata begian-begian. Jadi dia tu kita panggil taklid. So apa? Al-akhzu ambil biqaulil aqari dengan perkataan orang lain. Dengan perkataan orang lain. Biqauli al-aqari dengan perkataan orang lain. Min ghairi hujatin tanpa ada sebarang hujah pun. Dia tak boleh nak buat hujah, dia tak boleh nak buat dalil, dia tak boleh nak buat bukti. Tu kita panggil al-muqallid. Muqallid ni, taklid ni lawan bagi at-ta'rif. Ta'rif kena Tuhan, al-i'tiqadu al-jazimu al-muwafiqu lil waqi'i an dalil. Lawan dia at-taqlid. Taqlid al-aqzu biqaulil aqari min ghairi hujjatin. Tu kita panggil taklid. Kan? Jadi lawan taklid. Ta'rif, siapa buat dapat pahala, siapa tinggal pada ta'rif dapat dosa. Taklid pula ulama kata tak ada pahala pun. Cuma dia dikira dosa. Dia dikira dosa. Imam Sanusi dalam Hasyiah Kubra, Hasyiah Al-Kubra tak ada sini. Hasyiah Kubra, dia kata orang-orang muqallid ni, orang yang bertaklid ni dihukum sebagai hukum kafir. Tetapi majoriti ulama, majoriti mufti di negeri Malaysia ni tidak menghukum dengan hukum kafir lah. Menghukum dengan hukum asim berdosa. Selagi mana dia mampu untuk belajar dan mengenal Tuhan dengan jalan ma'rifah, maka dia wajib untuk mengenal Tuhan dengan jalan ma'rifah. Selagi mana dia mampu. Kalau dia tidak mampu tak apa, tak dikira berdosa. Kalau dia mampu, dia ada sihat tubuh badan, dia ada duit, dia ada waktu, dia ada masa, dia ada akal, dia ada kemampuan, maka dia wajib untuk mengenal Tuhan dengan jalan ma'rifah. Kalau dia duk taklid, dikira dia asim dosa. Itu pandangan para ulama dan majoriti para ulama tidak menghukumkan kafir sebab susahlah. Imam Sanusi mungkin di zaman dia tak mau bagi orang muqallid, dia nak orang semua ma'rifah dengan jalan ma'rifah yang ammah atau ma'rifah yang khasah. Itu. Jadi kita belajar tentang al-ma'rifah, al-idraku,
Al-jazimu al-jazimu al-muwafiqu lil waqi'i an dalilin. Baik. Lawan bagi ma'rifah adalah al-muqallid ataupun at-taqlid, al-akhdhu biqaulil akhari, al-akhdhu biqaulil akhari an min ghairi hujjatin, mengambil kalam orang lain tanpa ada sebarang hujah, kita panggil al-muqallid. Hukum dengan ilmu yang kita ada secara ma'rifah yang amah kalau mampu, insya-Allah. Rasa sekadar ni dulu untuk rakaman kita pertama. Rakaman siri ni mana baik datang daripada Allah, mana buruk lagi daripada kelemahan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Habis. Berapa lama? Malam.